Selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada sesi PDPR kita pada petang ini. Okay, ini merupakan kelas BM yang diadakan secara maya lah. Okay, ini adalah prosedur kelas yang perlu kita patuhi. Okay. Jadi pastikan awak mematuhi prosedur yang ditetapkan supaya kelas kita pada petang ini berjalan dengan lancar. Okay, pada petang ini kita akan membincangkan cerpen melalui kaedah ilustrasi. Ini merupakan sesi kelas maya yang bertajuk Cerdik Komsas. Kelas ini adalah sesuai untuk pelajar KSSM iaitu Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Okay, ini adalah persediaan PDPR yang perlu disediakan. Okay, pastikan awak ada modul ataupun kertas edaran yang telah diberikan kepada awak. Okay, ada kertas untuk latihan bertulis, alat tulis dan sebagainya. Okay, so hari ini kita akan membincangkan cerpen Cinta Ahmad Mutawakil. Salah satu komponen sastra yang wajib awak pelajari dan soalan ini boleh ditanya dalam soalan peperiksaan awak lah. Okay, dari segi jadual, saya telah buat jadual ataupun disebut sebagai nota padat untuk cerpen ini. Okay, cerpen ini adalah bertajuk Cinta Ahmad Mutawakil. Itu adalah tema bagi cerpen ini. Temanya adalah bertemakan kegigihan. Itu ada beberapa persoalan. Okay, persoalan ini merupakan unsur komsas yang akan mengukuhkan lagi tema dalam sesuatu sastra ataupun dalam konteks petang ini adalah dalam cerpen lah. Okay, manakala di hujung sekali saya senaraikan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen Cinta Ahmad Mutawakil. Okay, jadi awak boleh merujuk modul ataupun bahan yang diberikan kepada awak. Okay, baik. Jadi kalau boleh awak highlight lah, okay, dengan menggunakan highlighter yang ada, tema tu kegigihan. Okay, lepas tu highlightkan dia punya point-point ataupun perkara-perkara penting bagi persoalan atau nilai. Contoh dia untuk persoalan nombor 3, patriotisme. Untuk nilai nombor 3, keberanian. Okay, jadi saya paparkan unsur-unsur persoalan dan juga nilai yang terdapat dalam cerpen ini. Okay. Baik, seterusnya tengok muka surah 14. Okay, modul yang saya edarkan, bahan yang saya edarkan. Okay, ini adalah sinopsis bagi cerpen Cinta Ahmad Mutawakil. Okay, sebelum kita menjawab soalan yang berkaitan dengan pemahaman ataupun disebut sebagai pemindahan maklumat, kita mestilah memahami cerita. Okey, dalam slide saya itu kalau awak lihat yang berwarna merah itu saya minta awak fokuskan dengan menggunakan highlighter yang ada pada awak. Okey, highlight kan? Okey. Baik, jadi cerpen ini dia menggunakan pendekatan sorot balik. Okey, sorot balik itu maksudnya adalah imbas kembali. Okay, maksudnya dia cuba mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa yang sudah berlaku sebelum ini. Okay, pada peringkat imbas kembali itu digambarkan bahawa Ahmad Mutawakil ini parah ditembaklah dan dia dalam keadaan cedera parah. Dan kejadian ini berlaku ketika solat maghrib di sebuah surau. Okay, ketika para makmum selesai berjemaah. Okay, dan tidak lama kemudian Ahmad Mutawakil yang ditembak itu telah pengsanlah di atas ribaan penghulu Ibrahim Singgah. Okay. Ini adalah slide ataupun perenggan yang berikutnya. Jadi sila highlightkan. Okay. Jadi pada perenggan ini, okay, pada slide ini digambarkan bagaimana kehadiran Tuan Booth. Okay, Tuan Booth ni adalah datang dari England, telah pergi ke kampung penulis iaitu Sungai Perak di Perak, di Sungai Siput itu Perak, dan kehadiran Tuan Booth ini telah membawa perubahan bukan sahaja kepada watak utama cerpen ini Ahmad Mutawakil, tetapi juga perubahan kepada penduduk kampung penulis iaitu di Sungai Siput Perak. Okay, Tuan Booth ni dia telah menanam pokok getah. So apabila beliau menanam pokok getah, beliau memerlukan tenaga pekerja dari kalangan penduduk kampung. Oleh sebab itu penduduk kampung boleh mendapatkan pekerjaan dengan upah secara harian atau mingguan kepada Tuan Booth. Itu dari segi penduduk kampung.
Manakala dari segi Ahmad Mutawakkil pula, okey, kehadiran Tuan Bu ini telah membawa perubahan dalam hidup dia apabila dia berpeluang untuk belajar menulis dan membaca, terutama dalam bahasa Inggeris daripada anak gadis Tuan Bu ini. Okey. Okay, ini adalah perenggan berikutnya. Okay, dalam perenggan ini kita dapat lihat bahawa konflik telah berlaku akibat pendaratan tentera Jepun. So apabila tentera Jepun mendarat di negara kita, menyebabkan Tuan Bu terpaksa meninggalkan Banglo dan pulang ke London. Okay, untuk keselamatan diri dan juga keluarga dia. Okey, dan Ahmad Mutawakkil pula apabila Tuan Bu telah meninggalkan kampung dia, estate dia, dia telah bekerja di bandar. Okey. Baik, slide berikutnya ini saya nak paparkan bagaimana Jepun menyerah kalah, okey, apabila bandar Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentera Amerika Syarikat atau tentera bersekutu dan menyebabkan Tuan Bu kembali semula ke Banglo dan juga ladang dia di Sungai Siput. Baik, dalam perenggan ini saya cuba menggambarkan bagaimana ketokohan Ahmad Mutawakkil, okey, sebagai seorang pejuang nasionalis yang menolak perjuangan komunis ketika ini dan pada masa yang sama beliau juga menentang penjajahan Inggeris. Okey. Baik, seterusnya ini kita dapat lihat dalam slide ini, dalam perenggan ini bagaimana komunis telah menyerbu Banglo Tuan Bu supaya Tuan Bu dapat memberi amaran kepada Ahmad Mutawakkil supaya tidak mengganggulah, okay, ideologi mereka kepada penduduk kampung. Tetapi ini tidak diendahkan oleh Ahmad Mutawakkil. So pada di sini kita dapat lihat kehilangan Ahmad Mutawakkil, okay, bagaimana beliau dicolek dan seterusnya dibunuhlah oleh pihak komunis. Okay. Baik. Jadi apabila Jepun menyerah kalah, okay, akhirnya Sandra kembali semula ke Banglo, peninggalan ayah dia lah. Okay, itu dari segi plot ataupun dari segi sinopsis. Okay, plot ini kita boleh pindahkan dari segi gambar atau dari segi ilustrasi lah. Jadi apabila kita menggunakan ilustrasi, jadi awak lebih memahami plot dengan lebih berkesan lagi. Ini adalah G1, gambar 1, nak menggambarkan ketokohan Ahmad Mutawakkil. Okay, ini adalah gambar kedua iaitu gambaran Tuan Bu. Supaya awak boleh gambarkan bagaimana keadaan Tuan Bu pada ketika itu. Okay, G3 atau gambar 3 adalah ilustrasi tentang pendudukan tentera Jepun negara kita yang mengubah, okay, cara hidup Ahmad Mutawakkil ataupun penduduk kampung. Okay, ini adalah G4, bagaimana kemerdekaan negara. Jadi pada masa ini diadakan majlis tahlil untuk Ahmad Mutawakkil yang terbunuh sebagai mengenang jasa dia. Okey, daripada plot-plot tersebut saya yakin awak boleh menjawab, okey, soalan-soalan pemahaman yang telah diberikan dalam bahan yang saya edarkan kepada awak tersebut. Okey, mengikut soalan KSSM, bahan yang diberikan berdasarkan pemahaman ada dua lah. Okey, jadi di sini saya berikan kepada awak, satu adalah petikan cerpen Ahmad Mutawakkil, satu lagi adalah daripada petikan surat khabar. Okey, jadi dalam bahan awak telah dinyatakan skema, okey, yang berkaitan dengan plot bagaimana untuk kita menjawab soalan pemahaman tersebut. Jadi saya minta awak melengkapkan latihan tersebut berdasarkan plot yang telah diberikan dan saya yakin dengan adanya ilustrasi tersebut awak boleh memahami plot cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil dan seterusnya membantu awak untuk menjawab soalan pemahaman cerpen ataupun soalan pemahaman Komsas yang berbentuk cerita. Okey, jadi sila hantar kerja rumah yang awak buat melalui email yang ada pada helaian atas muka surat bahan saya atau modul saya. Jadi soalan-soalan pemahaman tersebut sila hantar melalui email dan saya akan semak dan saya akan berikan komen untuk kelas kita yang berikutnya apakah kelemahan awak dalam bahan tersebut. Okey, sekian, terima kasih.